menonton video ini. Sebelum kita melakukan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe dan aktifkan butang lonceng untuk mendapatkan video terbaru setiap hari. Soalan kedua, Datuk Ramakrishnan Yang Berhormat Sungai Buloh. Datuk Yang di-Pertua, Sungai Buloh meminta Menteri Dalam Negeri menyatakan apakah langkah-langkah yang diambil oleh KDN untuk tujuan menangani aktiviti perjudian atas talian. Sama ada KDN sedar aktiviti ini memberi kesan buruk kepada masyarakat dan sudahkah KDN memiliki pengkalan data langsung berkenaan mereka yang terlibat? Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan di-Pertua, terima kasih sahabat saya dari Sungai Buloh. Soalan bertanya apakah cara dan langkah KDN ambil untuk tangani aktiviti judi atas talian. Sebelum itu, saya nak bawa perhatian ahli yang berhormat, mari kita kenal bagaimana aktiviti ini beroperasi. Yang pertama, dia sudah lama bertapak dan operasinya sangat meluas di negara kita, terutama sejak 10-15 tahun dulu. Melalui website, mobile application, social media channels dan mereka target rakyat Malaysia. Yang kedua, operasinya berskala besar dan dia melibatkan organised criminal network. Sangat sophisticated. Mereka punya significant financial resources dan mereka punya keupayaan teknologi dan jaringan antarabangsa. Tuan Yang Pertua, bila kita kenal operasi mereka, soalan bertanya, apakah kerajaan sudah punya pengkalan data? Bukan saja KDN, khususnya polis dengan pelbagai unit, CID, AMLA dan segala macam. Kita juga berkolaborasi dengan Bank Negara Malaysia dan juga dengan Kementerian Komunikasi dan Digital. Di pihak pasukan polis, kita ada pengkalan data yang kita namakan Integrated Police Reporting System. Kita ada Central Criminal Intelligence Unit. Melalui pengkalan data ini, kita boleh mengenal pasti hierarki sindiket. Kita boleh mengenal pasti organized criminal network, jaringan jenayah yang terancang. Dan kita boleh bangunkan maklumat jenis-jenis game, online gambling ini, platform yang mereka gunakan, operators mereka, mastermind di sebaliknya. Kita juga tahu bagaimana trend online gambling ini. Websitenya, operatorsnya. Sedang saya jawab ini, Datuk Yang Pertua, aktiviti ini sedang berlangsung. Ini contoh. Lebih 100 laman web. Cuma kita ni orang baik, kita tak masuklah. Ini satu minggu, kalau ekor dia saja, judi ekor, dia banyak jenis ya, ekor saja. Itu 200 juta anggaran seminggu. Dengan senang aja. Saya boleh baca sini ya. Senang aja. Dia punya nama-nama, saya tak maulah promo nanti sebab jawapan kita ni ditonton. Bukan nak promo. Tapi dia ada Mushroom Group, ada Winbox, ada My Game, ada The One, kita kenal. Polis melalui pengkalan data tahu bagaimana operasi, jenis-jenisnya. Baik. Kerana itu, apakah langkah yang kerajaan ambil? Dari sudut perundangan, kita ada sekurang-kurangnya, di bawah kawal selia kita ada 2. Akta Rumah Judi Terbuka, 1953. Akta Pertaruhan, 1953. Ini akta yang kita ada, Datuk Ketua. Sekarang 2023. Akta 1953 ini tak pernah dipindah. Siapa yang patut pindah? Parlimen. Ahli politik. Tapi pindaan itu tak berlaku. Ada usaha 2019. Tapi sangat perlahan. InsyaAllah saya akan bincang perkara ini dengan Muhammad Perdana Menteri Tambun. Sebab akta ini di bawah kawal selia Kementerian Kewangan juga.
1953, judi masa itu mungkin belaga ayam aja. Sekarang ini Datuk Ketua, judi atas talian. Akta yang kita guna pakai masih sama. Kalau polis nak ambil tindakan, mereka challenge di mahkamah, judi atas talian tak termasuk dalam akta rumah judi terbuka dan akta pertaruhan. Mereka menang. Jadi, kita mesti ada tekad politik untuk pindah. Apa lagi kita buat? Kita blok akses kepada website. Kita blok. 2021 sehingga Mei 2023, kita dah blok 2,119 laman web. Tapi Tuan Ketua, kita blok, lepas tu dia ada mirror site pula. Sebab itu pasukan polis mesti 2-3 langkah ke hadapan. Tuan Ketua, kita create public awareness, orang awam jangan terlibat. Tapi channel Telegram, kalau yang berhormat buka Telegram, kita tak minta, dia invite kita dengan aktiviti setiap masa, setiap saat dia invite. Telegram. Tapi kalau kerajaan blok Telegram, kita dikatakan tidak business friendly. Ini ancaman baru bila kita sebut soal ini. Sebab itu, Datuk Yang di-Pertua, saya bagi jaminan tekad politik baru kerajaan baru ini. Pertama, undang-undang yang lama itu kita mesti lakukan pindaan dan lakukan segera, dia tak boleh perlahan. Yang kedua, pihak pasukan polis akan meningkatkan keupayaan kita untuk mengatasi perkara ini melalui pengumpulan data yang kalau kita kumpul data itu secara kredibel dan bila kita buat satu operasi itu targeted, ya, dan kita harus punya azam politik untuk membenteras bahawa ini bukan hanya tanggungjawab the government of the day, tetapi tanggungjawab seluruh rakyat Malaysia yang tak mahu elemen yang merosakkan masyarakat ini bermarajalela. Terima kasih. Yang berhormat, soalan tambahan. Yang berhormat, Sungai Buloh. Terima kasih Yang Berhormat Menteri atas jawapan yang diberikan. Berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh Yang Berhormat Menteri, ini membuktikan apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat Tambun, Perdana Menteri, berkaitan judian atas talian ataupun online gaming ini adalah benar. Soalan tambahan saya ada dua bahagian. Pertama, yang menjadi pertanyaan saya adalah kenapa KDN tidak bekerjasama dengan KKD untuk menyelesaikan masalah ini. Kedua, apakah yang menyukarkan pihak polis mengambil tindakan? Adakah wujudnya political patronage? Apakah tindakan yang akan diambil oleh Kementerian Dalam Negeri untuk menyelesaikan masalah ini? Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri. Baik, ada beberapa komponen. Saya bahagian pertama saya senang jawab sebab tadi pegawai polis dah brief saya dekat kafe tadi. Bahagian kedua ni saya kena ambil tanggungjawab untuk menjelaskan sedikit lagi. Dia ada dua bahagian di situ. Apakah ada kerjasama dan apakah langkah yang kita ambil? Ya, kita memang bekerjasama bukan saja dengan Kementerian Komunikasi Digital sebab mereka kawal akta komunikasi. Kita juga bekerjasama dengan Bank Negara. Sebab players ini, dia mesti ada data berkait transaksi kewangan, payment method, transaction volume, source of funds, money laundering pattern. Semua ini dalam radar polis. Kita juga kena ada source identification. Data ni crucial untuk kita target enforcement terhadap tindakan kita buat. Website apa, aplikasi apa, operators apa. Baik. Apakah ada political patronage, naungan politik, Datuk Yang-di-Pertua? Hal ini bukan hanya negara kita. Satu dunia dengan ledakan teknologi baru ini berdepan dengan perkara ini. Tak kiralah Amerika ke Eropah ke, sebutlah. Untuk saya berdiri di sini mengatakan Malaysia ini aktiviti online illegal, online gambling ini bebas daripada political patronage, orang akan ketawakan kita. Ya, memang wujud elemen naungan politik ke atas players ini. Ada. Affirmatively ada. Datuk Yang di-Pertua,
Dari situlah datang influence dan protection. Dari situlah datang corruption and bribery. Dari situlah wujudnya tipis political will untuk mengadakan dan membaharui tekad untuk memerangi perkara ini habis-habisan. Jadi pusingan dia adalah players dinaungi dan dia membalas dia punya political master. Political master melindungi dia supaya tindakan tak diambil. Contoh, maklumat dibocorkan. Contoh, polis faham sungguh-sungguh tentang pattern ini. Wujud. Sebab itu, saya imbas sewaktu Tambun pada peringkat awal menjemput elemen ini. Dan kemudian SPRM melakukan siasatan dan tidak ada maklumat yang korporatif. Tapi di peringkat pasukan polis, rada yang kita kesan dengan semua data yang saya sebutkan tadi, ini memang memerlukan perhatian berat. Ya, bahkan kita akan tengok semak balik apakah wujud kelulusan-kelulusan baru, lesen-lesen baru umpamanya, ataupun wujud atau tidak naungan-naungan ini yang membabitkan orang politik tertentu. Untuk ini Pertua, saya nak sebut bahawa ya, political patronage ini adalah kekangan terbesar yang dihadapi oleh KDN, oleh pasukan polis dan oleh kerajaan seluruhnya.